Selamat tengah malam kepada semua pendengar-pendengar Ria 897 FM yang sedang mendengar Misteri Jam 12 di Facebook, mungkin juga sedang memantau siaran Ria di Facebook, juga live melalui Mi Radio, live melalui gelombang 897. Saya juga kini berada live di Bigo, ya, Bigo Live bertemankan saya Casey dalam Misteri Jam 12. Kisah yang pertama pada tengah malam ini yang ingin saya bacakan kepada anda, ini berkenaan dengan satu kejadian yang berlaku. Ini datangnya dari seorang pendengar, katanya, Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Saya ini seorang peminat rancangan Misteri Jam 12, berasal dari Kampung Pendas. Kampung Pendas. Di mana tu Kampung Pendas? Tak diberitahu Saya rasa macam pernah dengar tempat ni, tapi saya tak boleh ingat. Kampung Pendas, dan pengalaman saya ini berlaku pada diri saya apabila saya dengan juga seorang lagi rakan berada di salah sebuah jambatan berdekatan dengan Kampung Pendas. Pendengar Misteri Jam 12, kiriman dari pendengar kita bernama Hairul berkongsi peristiwa ini. Waktu tu saya sebenarnya ada sesuatu yang saya nak kongsi dengan sahabat saya. Ini berkenaan dengan hal peribadi yang mana tunang saya ada buat sesuatu yang tidak elok, dan saya ni nak meluahkan perasaan. Takut-takut pula nanti bila saya berbual ataupun meluahkan segala perasaan marah, sedih, pilu saya kepada sahabat saya, nanti kalau saya duduk dekat kedai, dekat warung, takut pula nanti orang nampak, orang nak dengar, kawan-kawan mengganggu. Jadi saya jumpa dengan kawan saya di sebuah jambatan menghala ke Port Tanjung Pelepas. Mungkin ada yang tahu tentang jambatan yang saya maksudkan. Pada waktu malam, Casey, saya berjumpa dengan sahabat saya jam 9 malam. Jadi saya menjemput dia menunggang motosikal, kemudian pergi ke jambatan menghala ke Port Tanjung Pelepas, iaitu dekat kampung saya di Kampung Pendas. Pendengar Misteri Jam 12, kata Hairul, ketika saya berada di sana dengan teman saya, kita pun hidupkan sebatang rokok. Sambil merokok, sambil itu juga saya memberitahu dia tentang kesedihan yang mana saya tak boleh terima, dan saya tak tahu bagaimana nak memberitahu hal ini kepada kedua orang tua saya. Sebabnya saya nak putus tunang. Lagi 6 bulan, Kisi, saya dijadualkan untuk berumah tangga. Saya dapat tahu berita paling sedih dalam hidup saya, yang mana tunang saya, bekas tunang saya pada waktu itu, keluar dan meniduri lelaki lain. Jadi sedang saya bercakap dengan sahabat karib saya, kata Hairul, saya meluahkan segala perasaan. Lelaki-lelaki juga, Casey, kalau dah kena benda macam ni, menangis juga. Saya menangis menitiskan air mata. Memberitahu sahabat saya kata tak apalah, ini bukan jodoh saya. Sambil tu kita mengisap rokok, saya memberitahu dia lagi kesedihan hati saya, memberitahu dan segala perasaan saya luahkan pada sahabat saya. Sahabat saya ni cuma mendengar, dan ada kalanya dia perlu menjawab, dia perlu menasihati saya, dia akan cakap. Kalau tidak, kebanyakan waktu pada waktu itu dia hanya mendengar luahan saya sambil saya menangis. Pendengar Misteri Jam 12, Hairul menceritakan, sedang saya bercakap dengan sahabat saya menangis ni, tiba-tiba dalam masa yang sama ada sesuatu yang sambut tangisan saya. Kata Hairul, saya dengar macam ada double voice. Saya menangis. Kau tahu tak, aku tak tahu nak cakap apa. Macam mana aku nak bilang mak bapak aku? Sanggup dia buat aku macam ni? Dan sedang saya menangis meluahkan perasaan, dalam masa yang sama, Casey, waktu tu ada suara yang menyambut tangisan saya pada masa yang sama. Saya terdiam seketika apabila sahabat saya mengangkat tangan dan tunjuk pada telinga, memberi isyarat untuk saya mendengar sesuatu. Saya anggukkan kepala dengan menandakan yang saya ada juga terdengar sesuatu. Saya berhenti daripada bercakap. Sahabat saya pun cuba mendengar dengan teliti.
Kita masih lagi mengisap rokok. Pendengar Ria 897. Kalau Casey nak tahu, kawasan Jambatan Pendas menghala ke Port Tanjung Pelepas ni Casey, tempat tu memang gelap. Gelap sangat-sangat, sampaikan memang tak ada lampu dekat kawasan yang disebutkan. Kalau Casey pergi sana memang seram. Saya pun tak berani sebenarnya nak pergi seorang diri. Oleh kerana perasaan marah, sedih, kecewa, pilu menguasai diri saya, perasaan takut sama sekali tidak timbul. Setelah mendengar suara perempuan seolah-olah menangis bersama dengan saya berhenti seketika. Kemudian kita masih merokok dan pendengar Ria 897 FM. Katanya Hairul, setiap kali saya mengembus asap rokok dengan teman saya, kita baru dapati dan perasan asap rokok tu tidak terbang. Ia tidak terbang ke atas, malah ia terus terbang ke satu sudut, seperti ia bergerak ke satu daerah di sebelah kanan saya. Jadi kami cuba tiup lagi asap tu keluar dari mulut kami, kemudian ia terus belok dan terus menghala ke kanan tempat saya berdiri. Casey dan juga pendengar Misteri Jam 12, saya keluarkan handphone saya tekan skrin handphone, ada sedikit cahaya. Apabila saya angkat handphone tu dan suluh di sebelah kanan saya, ya Allah Casey, saya ternampak sejenis makhluk hitam sangat-sangat. Tak nampak wajah, semuanya hitam. Tapi asap tu seolah-olah disedut oleh makhluk yang ada di jambatan di kawasan Pendas menghala ke Port Tanjung Pelepas. Bila saya suluh dengan telefon bimbit saya, ternampak wajah tu, kawan saya tak nampak. Saya istighfar, terpekik dan saya kata pada kawan saya, Man, jalan Man, cepat. Kita tunggang motosikal. Saya hampir hilang kawalan bila turun bukit nak pulang ke rumah. Saya tak pandang belakang. Dalam keadaan ketakutan, saya membaca surah-surah yang terkeluar dari mulut saya, Casey. Selepas kejadian malam tersebut, keesokan harinya saya beranikan diri berjumpa dengan kedua orang tua, menceritakan hal sebenar untuk saya putuskan pertunangan bersama dengan ... Beliau menggunakan perkataan yang agak keras dan kurang beralas. Jadi itulah kisah dari Hairul, berasal dari Kampung Pendas, untuk Misteri Jam 12. Misteri Jam 12. Jadi saudara, terima kasih pada anda yang sedang memantau siaran Ria 897 Kampung Pendas di kawasan katanya teman kita ni, Kisi Kampung Pendas dekat Johor, Kisi. Oh, Johor. Terima kasih terima kasih pada anda juga yang sedang berkongsi. Katanya ini daripada Rizal. Yang ini Rizal kata berkongsi peristiwa, Casey, 2 malam yang lalu saya balik lewat sangat-sangat, dan apabila saya sampai di kolong blok rumah saya ternampak di depan lift, di hadapan lift rumah saya ni ada orang buang cermin. Ya, almari cermin, tetapi almarinya dah pecah lah. Dan cermin pada almari tersebut ni disandarkan betul-betul di hadapan tembok lift rumah saya. Saya pun masuk dalam lift, kemudian tekan tingkat rumah 11, pintu nak tertutup, saya ternampak cermin, refleksi saya. Kata orang ni, hantu tak ada reflection, tapi saya nak sangkal pandangan pendapat tersebut. Kerana waktu lift nak tertutup, kata beliau, sewaktu pintu lift nak tertutup, saya ternampak refleksi dalam lift. Di belakang saya, seolah-olah macam ada orang berdiri, rambut panjang. Saya tak nampak tubuhnya, sebabnya dia berdiri betul-betul dekat belakang saya, cuma kepalanya agak kelihatan daripada bahu sebelah kiri saya. Saya daripada nak naik, terus keluarkan tangan saya menghalang pintu lift daripada terus tertutup. Nasib baiklah ada sensor, pintu lift tu terbuka. Saya terus keluar dan tengok dekat dalam lift, memang tak ada sesiapa. Tapi saya memang takut nak naik atas. Bayangkan, Casey,
2 hari lepas, pertama kali dalam hidup saya balik rumah tingkat 11 naik tangga KC. Terima kasih. Wow, betul punya segan awak ni. Datang daripada Sari, Puan Sari. Katanya di sini, kisah Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak berkongsi satu peristiwa dan kisah ini amat menakutkan dalam hidup saya. Ini pengalaman yang tak dapat saya lupakan, berlaku beberapa tahun yang lalu di rumah lama saya di kawasan Masling. Saya ini adalah seorang ibu tunggal. Saya ada 2 orang anak, kedua-duanya adalah anak perempuan. Tinggal di sebuah rumah di kawasan Masling, dan anak-anak saya ni kedua-duanya usianya satu 17 tahun, satu lagi 20 tahun. Mereka berdua, seorang bersekolah, yang muda tu masih lagi bersekolah, yang 20 tahun tu dah pun bekerja. Jadi si kakak dengan si adik ni, ada kalanya si kakak akan mesej si adik ataupun telefon si adik turun ke bawah untuk temankan dia naik ke atas. Sebabnya kakak ni jenis yang penakut. Kadang-kadang dia balik kerja lewat, nanti dia akan telefon lah. Dia akan beritahu saya, suruh adiknya turun jemput dia dari bawah. Ada kalanya kakak ni balik lewat sangat-sangat, pukul 12 lebih tengah malam baru sampai rumah. Saya ni tak dibenarkan turun sebabnya saya ni ada sakit kaki. Jalan pun tak betul KC. Jadi anak-anak marah kalau saya turun ke bawah untuk menjemput mereka. Jadi lazimnya adiknya lah yang akan menjadi mangsa untuk menjemput kakaknya, temankan kakak pulang dari tempat tugas. Adiknya ni ada berani sedikit lah. Jadi dipendekkan cerita, pada satu hari ni macam biasa, hari itu merupakan hari Khamis malam Jumaat. Kakak dia telefon, kakak kata lagi 10 minit nanti kau turun bawah. Jadi saya pun tanyalah siapa tu kakak kakak kata lagi 10 minit suruh turun. Okey. 10 nak dekat 10 minit, adiknya pun dah siap-siap nak turun ke bawah. Jadi dia pun turun ke bawah dan mendengar Ria 897 FM. Bila dah sampai bawah tu, saya pun macam biasalah tunggulah. Nanti selang beberapa minit mesti mereka berdua akan pulang ke rumah, akan balik lah. Waktu tu saya sedang berada di dapur rumah, sedang panaskan lauk, kata Puan Sari. Sedang panaskan lauk sebab anak saya ni balik nak makan. Jadi tengah panaskan lauk, saya dengar pintu besi rumah saya dibuka lah. Bunyi pintu terbuka dan saya ternampak anak saya yang baru balik kerja tu lah. Dia baru masuk dalam rumah. Kemudian dia terus masuk dalam bilik. Adiknya saya tak nampak, cuma nampak kakak saja. Saya pun kata pada anak saya, Nadia ni mak dah siapkan makan ni. Makan Tengah panaskan lauk, kemudian letakkan lauk tu dalam pinggan untuk makan bersama dengan anak, letak atas meja makan. Kemudian saya pun pergi dapur buat minuman dan tiba-tiba KC, katanya Puan Suri, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bila saya toleh tengok dekat pintu, anak perempuan saya, kedua-duanya kakak dengan adik, baru sampai depan pintu rumah. Kak, bila kakak keluar? Saya tanya pada anak saya. Keluar pergi mana? Baru balik kerja mah. Saya jalan masuk dalam bilik anak, buka lampu. Bilik tu memang tak ada orang. Pendengar Ria 897 FM, siapa yang masuk dalam rumah saya? Siapa yang saya bercakap? Suruh cepat-cepat siap, kita makan bersama. Misteri Jam 12. Pendengar Ria 897 FM, kisah berikut ini yang ingin saya berkongsi pengalaman
Yang ini datang daripada Encik Ghazali yang berkongsi satu kejadian yang berlaku. Dan ini berkenaan dengan suara yang menghantui beliau. Katanya di sini, Casey, saya ni adalah rakyat Malaysia, kata Encik Ghazali, rakyat Malaysia yang bekerja di Singapura. Dan sebenarnya ini adalah kisah yang saya nak kongsi ketika saya bekerja dan menetap di Singapura. Pada waktu itu memang susah nak cari, Casey, rumah sewa di Johor. Tapi rezeki lah. Kalau orang kata kalau dah rezeki tu memang rezeki. Sebabnya bajet saya pun memang tidak tinggi. Dan saya pun tak naklah tinggal berjauhan daripada tempat kerja di Singapura. Ulang alik dari Johor ke Singapura pun dah memakan masa, Casey. Sebabnya kalau di checkpoint, waktu nak balik kerja dengan pergi kerja mesti sesak sangat-sangat dengan pengguna causeway. Jadi pendengar Ria 897 FM, diceritakan oleh Ghazali, saya ni cuba-cuba nasib lah kalau saya boleh dapat menyewa sebuah bilik di Singapura. Ya, pastinya akan menyelamatkan masa saya. Jadi saya cuba tanya, cuba tengok surat khabar dan sebagainya. Dipendekkan cerita, akhirnya saya bertemu dengan sebuah rumah yang mana tuan rumah katanya nak sewakan bilik. Sewakan bilik pada saya dengan harga yang amat memadai, iaitu $150 Singapura dalam masa sebulan, Casey. Mana nak dapat sewa bilik 150 untuk sebulan? Saya pun dengan segera mengambil kesempatan tersebut dengan tidak bertanya sebarang soalan. Pada mulanya saya suka duduk dalam rumah tu sebabnya dalam rumah tu ada 3 bilik tidur. 2 bilik tidur dikunci, tidak digunakan. Saya menggunakan 1. Dan dalam rumah tu pula tuan rumah tak tinggal bersama dengan kami. Tuan rumah ni mempunyai sebuah rumah sendiri. Dia ni mempunyai sebuah rumah kondominium di salah sebuah kawasan di Singapura. Jadi rumah HDB-nya disewakan bilik tidur. Dan kalau ada yang nak sewa satu rumah, dia akan sewakan satu rumah. Tapi pada waktu itu dia hanya menyewakan bilik tidur saja. Dekat ruang tamu ada sofa, TV semua tak ada. Jadi ruang tamu tu memang strictly katanya hanya untuk makan. Kemudian kalau nak tengok TV, nak apa, beli sendiri, letak dalam bilik. Saya pada waktu itu memang belum ada kemampuan lah nak beli TV dan sebagainya. Jadi gunakan rumah itu hanya tempat saya mandi, salin pakaian, untuk makan, tidur dan sebagainya. Jadi pergi kerja, balik kerja, pergi kerja, balik kerja. 2 lagi bilik itu kosong, masih belum ada penghuni, katanya Ghazali. Jadi pendengar Ria 897, apabila saya ni berada dalam bilik pada waktu itu sedang nak tidur, saya dengar suara seperti ada perempuan menyanyi, Kisi. Dia menyanyi dengan nada suara yang amat menyeramkan sangat-sangat. Saya sampaikan terbangun daripada katil. Saya keluar dari bilik, menjenguk dekat ruang tamu. Ruang tamu memang gelap. Bilik 2 di hadapan saya tutup, pintu dikunci dan ditutup oleh tuan rumah. Saya berjalan menuju ke arah ruang tamu. Melihat dekat sofa tak ada orang, dekat dapur tak ada orang. Kemudian saya nak masuk balik ke dalam bilik. Terperanjat saya apabila saya ternampak kelibat ada orang masuk dalam bilik tidur saya. Siapa yang masuk ni? Saya pun berdiri dekat luar untuk seketika dan saya cuba baca surah-surah yang saya tahu. Kemudian saya buka lampu dekat ruang tamu. Saya pergi ke bilik saya. Memang tidak ada sesiapa yang berada dalam bilik saya. Saya pun tutup pintu, naik atas katil baring. Pendengar Ria 897, katil dalam bilik saya ni adalah katil jenis single bed. Jadi bila saya sedang baring dekat atas katil, tiba-tiba daripada bawah katil tu saya dapat rasakan macam ada orang tendang tu. 2 kali dek-dek dia tendang. Saya terkejut apabila saya toleh ke bawah. Wow, tiba-tiba meremang bulu rumah saya membaca kisah dalam gelap ni ya. Jadi katanya di sini apabila saya toleh ke bawah untuk lihat di bawah kolong katil saya, memang lopong, tak ada benda, tak ada sesiapa pun. Pendengar Ria 897, sedang saya tengok dekat bawah, tiba-tiba ada orang tarik tangan saya sampaikan saya terjatuh daripada katil saya. Kata Ghazali.
Pintu bilik saya terbuka, tak tahu siapa yang buka. Saya dapat rasakan ada benda lari keluar. Malam tu saya takut sangat-sangat, sampaikan saya ambil barang-barang perlu, masuk dalam beg, keluar daripada bilik tu, daripada rumah saya keluar, pergi ke motosikal, tunggang motosikal, pergi ke kedai kopi 24 jam berdekatan dengan rumah, dan saya cuba tenangkan fikiran. Keesokan paginya saya bekerja, kemudian sambil tu saya cuba dapatkan tuan rumah. Saya kata, rumah awak ni ada benda yang tak betul lah. Tuan rumah menafikan, dan akhirnya duit saya 150 kali 4. Bayangkan, kerana kali 4 tu merupakan deposit yang saya perlu letakkan sekiranya saya batalkan perjanjian ataupun sekiranya ada harta benda yang rosak, saya tidak bayar sewa setiap bulan sampai tertunggak 3 bulan, dia akan mengambil deposit berkenaan. Jadi, bila saya beritahu, suruh datang periksa, dia macam tidak indahkan. Lama-kelamaan saya kata, saya nak balik deposit saya tak nak tinggal lagi di situ. Baru dia reply. Dia katanya, kalau tak nak tinggal dan nak tamatkan perjanjian lebih cepat daripada yang dijadualkan, deposit anda tak boleh dipulangkan. Saya tertanya-tanya pada diri saya, adakah mungkin tuan rumah ni tahu dan sengaja tahu yang rumahnya ada gangguan? Wallahu a'lam. Tapi saya sampai sekarang tidak akan halalkan duit saya yang diambil dengan begitu senang dan menyusahkan hidup saya. Pendengar Ria 897, saya akan terus membaca kisah. Terima kasih pada anda yang sedang memantau siaran kami Ria 897 menggunakan aplikasi Mi Radio dan juga mendengar melalui gelombang 897 yang berada di Facebook Ria, Facebook DJ KC, yang berada di Bigo Live. Saya sekarang ni sedang live melalui aplikasi Bigo Live. Lebih kurang ada 1,000 lebih sedang menonton saya live untuk 7 minit. Saya akan kemudian tamatkan siaran Bigo Live saya dan akan saya terus ke udara bersama dengan anda. Ini kisah dari Nur Fitriana. Kata beliau, beliau bercuti di Bali pada 2 tahun yang lalu. Percutian beliau di Bali bersama dengan 2 orang lagi sahabat, termasuk dia 3 orang lah. Jadi kami bertiga kisi sahabat. Beliau berkongsi pengalaman bercuti di Bali dengan 2 lagi sahabat. Dipendekkan cerita, kami gemar ke sana. Itu tempat saya dengan kawan-kawan saya suka pergi bercuti, dan kami dah fasih dengan jalan, dengan segala trik yang ada, yang boleh kita ketahui lah sebagai seorang katanya di sini pelancong di Bali. Tapi bila ke Bali ni tak pernah pun anggap kami sebagai pelancong. Ia seperti rumah kami yang kedua. Pengalaman kami menetap di sebuah resort. Resort ini memang tak pernah kita pergi. Ini pertama kali kami pergi ke sana. Sebabnya kata orang resort ni antara resort yang seram, paling seram di Bali. Tapi walau bagaimanapun kita tetap cuba. Sebabnya kita dah cuba menetap di hotel, di resort-resort ... tak nak sebut nama Dan apabila kami menetap di resort ini, kami pun tinggal dalam sebilik lah, satu bilik 3 orang. Dan malam-malam tu kita akan duduk berbual-bual, berborak-borak, cakap pasal lelaki, boyfriend masing-masing. Saya ni masih single. Hihihi. Amboi, sempat jual diri. Masih single kata beliau. Dan kita akan cakap, tiba-tiba keluar pula topik tentang salah seorang kawan kami yang dikatakan pada satu ketika tu, waktu tu pernah terkena rasukan.
Jadi apa yang berlaku, sedang kami bercakap-cakap, bercerita tentang dia ni yang kena rasuk dan itu dan ini, tiba-tiba lampu dalam tandas bilik hotel kami berkelap-kelip Kisi. Seolah-olah seperti orang bermain lampu lap-lip. Klip, 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 klip. Jadi saya pun terperanjat lah. Ya Allah, timing perfect lampu ni Kawan-kawan saya pun dua toleh ke belakang. Sih. Seram sih. Jadi kita pun menelefon pihak hotel untuk menghantar salah seorang wakil dan untuk betulkan lampu yang rosak. Jadi pendengar Ria 897, anda bayangkan kita telefon dah setengah jam tak datang-datang, tak sampai-sampai. Telefon lagi katanya, ya bu, nanti dulu bu, akan datang ke sebentar bu. Tapi tak sampai-sampai, dah 1 jam ni, lampu masih berkelap-kelip. Saya pun pada waktu itu dah marah. Saya pun nak keluar pergi ke kaunter, nak beritahulah mana orang yang datang untuk betulkan lampu ni. Jadi bila saya keluar pergi kaunter, saya keluar 2 orang. Seorang lagi sahabat saya, temankan saya, seorang lagi masih dalam bilik sedang duduk. Inilah yang diceritakan pada kami berdua, pendengar Ria 897 FM. Apabila kami berdua keluar, kata kawan saya yang seorang ni duduk dalam bilik sedang menantikan kepulangan kami dan juga pihak hotel untuk betulkan lampu dalam tandas. Lampu tandas tu dimatikan. Jadi daripada tempat yang kita baring ni boleh nampak tandas. Tandas tu pintu terbuka dan nampak tandas tu gelap. Kawan saya tengah duduk tengok TV, tiba-tiba matanya terpandang dekat dalam tandas yang gelap Dan dalam tandas tu dia ternampak ada 2 titik cahaya merah, kelihatan seperti mata seseorang. Pendengar Ria 897 FM, anda bayangkan, kelihatan seperti mata seseorang dalam tandas yang gelap dan mata merah berkenaan kelip beberapa kali. Teman saya terus bangun, tak fikir 2-3 kali, dia terus keluar daripada bilik resort menuju ke arah kawasan kaunter di mana saya dengan seorang lagi teman sedang menantikan kehadiran seorang pegawai untuk balik ke bilik kami dan betulkan lampu. Saya ternampak kawan saya ni dari jauh tergopoh gapah. Saya tanya kepada dia kenapa, dia tak boleh cakap. Dia cuba tenangkan diri, sambil tu dia istighfar berkali-kali. Katanya tadi aku nampak sesuatu dalam tandas bilik resort kami. Saya kata, kau nampak apa? Jangan main-main lah. Ini lampu belum settle, kau nak buat cerita pula. Tak, aku nampak betul. Dia pun menceritakan pada kami semua. Terus kami takut nak balik. Dan pendengar Ria 897, saya akhirnya mendesak pihak resort untuk menukarkan bilik kami ke bilik yang lain. Sebab pada malam tu nak dapatkan technician untuk tukar lampu punyalah susah. Akhirnya kami ditukar bilik dalam masa setengah jam. Kami dapat bilik yang baru dan tidak ada lagi gangguan-gangguan rosak yang berlaku pada waktu itu. Terima kasih dan selamat tengah malam. Misteri Jam 12. Baik, pendengar Misteri Jam 12, saya akan akhiri Bigo Live saya sebentar nanti. Satu lagi kisah sebelum kita berehat dan kita akan jumpa anda sebentar nanti. Sekejap lagi ada lagi pengalaman yang saya nak ceritakan. Yang ini daripada Kak Rafida. Beliau berkongsi satu peristiwa. Katanya di sini, Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. KC, tolong kongsi perkara berikut ini. Yang ini berlaku di rumah kakak dekat kawasan Tua Payoh. Pada waktu malam, kakak sedang tidur dengan anak kakak berdua sahaja. Pintu rumah diketuk beberapa kali dan kakak tak buka lah. Siapa nak buka pintu KC? Pukul 3 pagi ada orang ketuk pintu. Jadi anak kakak tidur dalam bilik, kakak tidur dalam bilik seorang diri, dengar orang ketuk pintu. Cuba kakak bangun, kakak pergi dekat depan pintu dan kakak tunggu. Ketuk lagi. Kakak pun tunggu, nak tengok dekat lubang pintu, takut dia perasan ada orang menjenguk. Sampaikan dah line is clear, maknanya orang yang dekat luar tu dah tak ketuk pintu lagi, kakak pun nak buka pintu. Casey bayangkan,
Selepas kakak rasakan line is clear, kakak sedang berjalan beberapa tapak menuju ke arah pintu, nak lihat pada lubang pintu. Tiba-tiba ada orang selitkan envelope warna putih di bawah pintu rumah kakak. Dalam hati ni tertanya, ni surat apa ni? Surat apa ni? Kakak pun angkatlah Casey. Ya Allah Casey. Bila kakak angkat dan buka surat envelope tu, dalam surat envelope tu ada rambut hitam. Dalam tu ada gambar. Dalam tu ada benda-benda yang lain yang tak perlu saya sebutkan pada anda semua. Dan Casey, gambar yang ada dalam tu kakak kenal. Jiran kakak yang tinggal di tingkat atas. Rumah dia betul-betul atas rumah kakak. Ini mungkin yang hantar ni salah kasih. Meremang bulu rumah Casey bila nampak rambut dengan barang-barang yang saya tak boleh sebutkan kepada anda semua dengan gambar jiran. Bayangkan pada gambar jiran tu dia ada tulis dalam tulisan bahasa Jawi. Kakak tak tahu apa tulisannya sebab agak sukar untuk dibaca. Kemudian kakak masukkan balik gambar rambut. Kakak buka lampu, duduk dekat ruang tamu, istighfar dan baca apa jua surah-surah yang kakak tahu. Takut Casey. Sekarang ni persoalannya macam mana ni kakak? Adakah patut kakak beritahu jiran atas ada orang hantar barang? Ni barangnya. Sebab kakak takut kalau kakak serahkan envelope tu, itu merupakan satu sihir. Ataupun kakak berdiam diri supaya dia tak tahu, dia pun tak risau. Ia mengambil kakak masa selama lebih kurang 2 hari Casey. 2 hari kakak berfikir. Dalam rumah ni duduk fikir. Esok aku akan beritahulah. Casey, malam tu lah Casey. Malam tu bila kakak tengah tidur, anak kakak tidak ada di rumah, kakak seorang diri dalam rumah. Kakak dengar bunyi ketukan. Tapi kali ni bunyi ketukan datang daripada tingkap Casey. Tingkap dapur rumah kakak. Kakak tingkat 7 Casey. Gila apa kalau ada orang ketuk tingkap dapur? Kakak keluar dari bilik. Dengar ketukan tu datang kuat daripada tingkap dapur. Kakak beranikan diri, buka lampu dapur. Terus bunyi ketukan tu hilang. Keesokan harinya, kakak buat keputusan untuk ambil envelope tu dan buang envelope tu dalam tong sampah. Itulah perkara yang paling silap kakak lakukan Casey dalam hidup kakak. Selepas kakak buang envelope tersebut, kakak tengah duduk dekat ruang tamu. Waktu tu, malam tu kakak seorang diri. Anak tak ada di rumah. Kakak dalam rumah ada 2 ekor kucing. Nama kucing kakak hitam putih. Yang hitam kakak panggil hitam, yang putih panggil putih lah. Senang Casey. Jadi 2 ekor kucing ni selalunya dia akan berada dalam tandas bilik kakak. Jadi pada malam tu ada kalanya kakak akan lepaskan kucing kakak. Kakak nampak kucing hitam dari jauh, duduk dekat ruang tamu, agak gelap sedikit, sedang menonton TV. Hitam. Kucing tu bergerak. Kakak pun nampak kucing tu berada betul-betul dekat tepi sofa. Kakak turunkan tangan nak mengusap-usap kepala hitam. Bila kakak pegang, apa ni? Casey, kakak rasa macam pegang kepala orang yang sedang merangkak dekat tepi sofa rumah kakak Casey. Bila dia terpegang, rasanya macam kepala manusia. Kakak menjenguk. Kucing kakak hitam berada depan pintu bilik dalam keadaan nak menerkam sesuatu. Kakak menyesal. Daripada kakak nak baikkan situasi, kakak menambahkan kekeliruan. Sekarang rumah kakak ni akan ternampak kelibat-kelibat perempuan rambut panjang jalan ke hulu ke hilir pada waktu malam. Kakak dah cuba dapatkan bantuan pakar. Pakar itu sedang ikhtiar dan cuba menghalau apa jua ada di dalam rumah kakak.
Terima kasih dan selamat tengah malam. Okey saudara, saya akan berehat seketika dengan beberapa buah lagu. Sebentar nanti akan saya kembali bersama dengan anda dalam rancangan MJ12. Terima kasih pada anda yang sedang mendengar Ria 897 yang sedang berada di Bigo Live. Saya akan tamatkan sesi Bigo Live saya dan kita nikmati lagu-lagu berikut ini. Kita jumpa sebentar nanti dalam Misteri Jam 12. Seram pula cerita daripada akak kita ni Seram babe, sekarang dia hantar envelope depan rumah lagi Oh, dah berani nampak. Terima kasih pada anda yang sedang memantau siaran Ria di Facebook Ria. Kita ada teman-teman kita seperti siapa ni sedang mendengar sekarang ini. Kita ada Ban Zate Cirebon, Manja Comel, terima kasih. Kampung Pendas kot, bukan Kampung Pandas, dekat Iri Melaka tu kisi. Terima kasih pada Hanif Extreme yang juga memberikan maklum balas. Terima kasih. Wawa Joe katanya. Assalamualaikum KC, pendengar MJ12 dari Punggol Place. Selamat malam dan enjoy. Oh ya, lupa. Harap-harap jangan angkat call KC. KC cerita lagi best. Inilah saya jumpa tersempat dengan para pendengar Misteri Jam 12. KC, jawab panggilan lah. Saya call banyak kali tak dapat sih. Ada orang pula cakap jangan jawab panggilan Kita itulah senang seli. Saya pun cerita pun dah lama Terima kasih juga pada Khairul, Afnan, Ikwan Hakimi. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Apitam, Nur Idayu, Muhammad Al-Hakim Said Nasir. Jadi itulah teman-teman yang sedang memantau Facebook Ria 897. KC akan kembali sebentar nanti. Betul ke? Tempat dia dekat sini? Betul. Dah banyak dah kali aku tanya kawan aku. Oh, betul. Tempat dekat sini? Kenapa kau tak pergi siang hari? Malam-malam macam ni seram lah. Kau ni pun, kalau kau nak mujarab, diorang kata datang waktu malam. Siang-siang boleh pergi. Tapi selalunya yang selalu kena bila datang malam. Yalah, jom kita cari. Mana pula lah. Susah juga Jalan sana sikit, jom. Sana. 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 Mana pula lah benda kat sini ni. Itu dia. Betul tak? Bukanlah. Jalan lagi. Aku rasa lagi dalam ni. Yelah. Ajak kau dengar tak? Ada orang minta tolong Ijak, aku seram ni. Pukul 12 dekat hutan. Suara orang minta tolong. Pendengar Misteri Jam 12, ini kisah yang dikatakan benar-benar berlaku. Tapi entah benar ataupun tidak, daripada pendengar kita yang dikenali sebagai Razman dan temannya Ajak. Kisah ini berlaku lama, Casey. Berlaku di Singapura. Tapi waktu tu saya dengan teman saya bujang. Jangan sebut nama yang tertera pada alamat email sebab ini masa lampau saya. Yang saya tak nak mungkin isteri mendengar ibu mertua
Saya dengan Ajak bukan nama sebenar, nama samaran. Ketika usia muda, lebih kurang dalam 20 lebih tahun, ialah Casey, selepas tamat perkhidmatan negara, dua-dua tak ada kerja. Nak kerja pula malas. Ambil jalan pintas untuk hidup senang dan dapat duit. Kita ni suka berdua bermain dengan nombor ekor, Casey. Kita akan beratur, Casey. Muka ni pada waktu usia muda tu tak malu, Casey. Kadang-kadang biasalah masyarakat kalau tengok kita, orang Melayu kita akan pandang sampai toleh, Casey, melihat dua budak Melayu beratur beli nombor ekor. Tapi sekarang ni keadaan itu dah berubah, Casey. Dah ramai dah orang kita. Dulu ni kita lain. Kisah saya, bila kita beli nombor sama-sama, apa jual nombor kawan saya beli nombor yang lain. Kalau menang, kita kongsi duit yang kita menang. Dia ibarat kita pergi memancing bersama, dapat ikan, kita kongsi ikan yang kita dapat. Macam tu lah. Mula-mula menang, Casey. Kadang-kadang menang 800, paling tinggi pun dalam 1000 lebih. Makin lama makin syok, Casey. Makin kita nak beli. Bila dapat tahu cerita-cerita mengatakan dia tu menang sampaikan 50,000, dia menang sampai 100,000, tertanya-tanya macam mana ni. Yelah, mesti letak duit yang banyak. Tapi kalau duit yang banyak kita letak, kalau tak menang, tak untung, Casey. Beginilah kisah saudara yang diceritakan oleh Ajak dan temannya, ataupun Rizman dan temannya Ajak. Razman dan temannya Ajak. Jadi apa jua yang diceritakan di sini, jangan kita ikut contoh, jangan kita ikut apa yang dia buat. Ingat, rancangan ini 100% hanya hiburan. Saya bertanya dengan seorang lelaki, bagaimana nak menang besar? Kau pergi dekat tempat ni. Dia berikan saya tempat ni. Kau pergi dekat tempat ni. Dekat situ ada sebatang pokok pisang. Pokok pisang ni dah tak ada buah, tapi jantung pisang tu masih ada dekat situ. Jadi apa yang perlu buat? Minta dengan jantung pisang tu apa yang kita nak. Itulah malam tu kita pergi. Untuk pengetahuan anda, hutan yang disebutkan ini terletak di salah sebuah hutan simpanan di Singapura. Berani mereka masuk waktu malam. Masuk waktu malam, 12 lebih tengah malam. Sampai dah dalam, tiba-tiba terdengar suara orang minta tolong. Cari tak jumpa. Suara orang minta tolong. Tolong. Teman saya dah cuit-cuit. Katanya dia tak sedap hati nak keluar. Saya pula semangat membakar, Casey. Nak minta supaya dapat kena nombor besar, hidup senang, Casey. Oleh kerana itulah saya tak takut dengan suara-suara minta tolong. Saya kata pada teman saya, pada malam yang disebutkan, Man, Jomlah kita pergi. Engkau ni baru sikit kena cabaran. Orang cakap kalau nak jadi kaya bukan senang. Itu cabaran kita tahu. Itu kita diuji. Jomlah, cepat. Tapi mana tengah-tengah hutan pukul 12 tengah malam ada orang suara minta tolong. Kau jangan fikir itu semua. Itu menghalang kita daripada mendapat rezeki. Aku rasa tu pokok pisang tu. Tu. Ya Allah. Jom. Pendengar Ria 897 FM. Akhirnya Ajak dan Razman jumpa pokok pisang yang disebutkan. Katanya, Casey,
Satu pemandangan yang cukup menakjubkan. Dalam hutan, kiri, kanan, depan, belakang semua pokok-pokok besar. Tapi dekat tengah-tengah tu tiba-tiba ada sebatang pohon pisang yang tidak berbuah, tetapi ada jantung pisang dekat tengah-tengah. Jadi apa yang kita perlu buat? Katanya di sini pokok pisang tu dah ada penunggu. Kita minta apa yang kita nak dengan cara begini. Saya tak boleh jelaskan cara yang dilakukan dengan penuh. Takut-takut nanti pula ada yang mengikut. Jadi dia dah buat sesuatu. Kemudian saya bawa dengan saya jarum yang agak besar. Jarum tu diikat dengan benang warna hitam. Jarum tu diambil, cocok. Ambil jarum tu, cocok pada jantung pisang yang ada. Kita cocok pelan-pelan. Dah letak benang hitam, cocok. Tarik benang tu jauh. Kita tunggu. Tiba-tiba benang hitam yang kita tarik, Casey, rasa macam ada orang rentap beberapa kali. Teman saya nampak, saya boleh rasakan. Casey, tiba-tiba terdengar suara perempuan menangis pada malam itu. Kau dengar tak? Dengar tak? Aku dengar. Wahai suara, aku dengan teman aku akan lepaskan kau. Tapi dengan satu syarat. Kau boleh tak kasih kita kaya? Nanti kita cabut jarum ni. Boleh tak kau kasih kita kaya? Man, dia tak jawab, man. Macam mana? Nanti. Wahai suara, aku dengan teman aku datang ni nak jadi kaya. Kalau kau janji kau kasih kita kaya, kita cabut jarum tu. Boleh tak? Pendengar Ria 897. Selepas dengar suara berkenaan, saya dengan sahabat saya pada waktu itu lari lintang pukang. Apa yang dihajatkan tidak kesampaian. Jarum tu masih terpacak pada pada jantung pisang. Lari keluar, tercungap-cungap nafas dibuatnya sampai saya dengan teman berada di tepi jalan raya utama dekat kawasan yang tak boleh saya sebutkan. Termengah-mengah dibuatnya. Dan akhirnya teman saya menjadi mangsa dalam situasi ini. Ajak. Casey, benda tu ikut balik. Tapi bukan ikut saya. Dia ikut kawan saya yang lemah semangat. Dia ikut ajak balik. Sampai rumah, ajak beritahu. Telefon saya dekat rumah, katanya benda tu ikut. Saya kata, tak adalah, kau merepek lah. Saya marah, saya tak percaya. Kemudian saya tak jumpa dia esok. Lusa tak jumpa. Jadi bimbang, Casey. Waktu tu tak ada handphone. Jadi kalau nak jumpa betul-betul, cari dia dekat rumah. Datang dekat rumah, dia dalam keadaan sakit. Saya datang tengok dia dalam bilik sedang terbaring. Tanya pada ibunya, katanya dah 2-3 hari dia macam ni. Casey, saya malu sebenarnya dengan keadaan saya pada waktu itu. Sekarang teman saya masih lagi single. Saya dah berumah tangga, ada 3 orang anak. Teman saya single bukan kerana tak ada jodoh, tak nak kahwin. Sebab dia dah jadi gila. Misteri Jam 12.
Saudara pendengar Misteri Jam 12, pelbagai kisah saya telah pun bacakan kepada anda semua. Dan ingatlah, kalau tadi kisah daripada Razman bersama dengan sahabatnya Ajak bukan nama sebenar. Walau apa yang dilakukan, jangan kita jadikan ia sebagai satu contoh. Kalau kita nak berjaya, nak jadi kaya, kita harus berusaha dengan cara yang baik, bukan cara tadi. Kalau benar-benar kisah Razman dan temannya Ajak memang berlaku pada dirinya, kalau memang benar-benar berlaku, kita jadikan ia sebagai satu iktibar. Tapi kesian melihat temannya dalam kisah ini mengatakan temannya, dia dah berumah tangga, ada anak 3, ada isteri. Temannya tidak senasib dengan beliau. Temannya dah pun menjadi gila, katanya dalam kiriman email. Saya pernah bertanya dengan seseorang, mengatakan kalau kita keluar dalam satu kumpulan, ini entah benar ataupun tidak, tapi penjelasan yang diberikan, kalau kita keluar beramai-ramai lah, mungkin pergi adventure dan ataupun jalan-jalan ke, pergi trekking, tak kisahlah. Mungkin dalam kumpulan tu ada 4 orang. Dalam 4 orang tu, cakaplah ada makhluk nak ikut balik. Lazimnya dia akan ikut balik orang yang paling lemah semangat. Jadi kisah tadi yang mana saya baca, kita dapat tahu teman Razman Ajak ni beberapa kali nak undurkan diri, katanya takut bila dengar suara minta tolong. Tapi Razman ni bersungguh-sungguh katanya nak pergi. Sebab itulah kemungkinan pada pandangan saya, Ajak diganggu sampailah ikut pulang ke rumah. Hello, selamat pagi. Hello. Diganggu. Okey, silakan kalau anda ingin hubungi saya, matikan suara radio ataupun anda dengar telefon lah. Dipersilakan 669-11897. Anda boleh hubungi saya dan berkongsi kisah-kisah anda dalam Misteri Jam 12. Baik saudara, sebelum saya jawab panggilan anda, ada kiriman daripada teman-teman. Terima kasih pada siapa lagi sedang mendengar. Kak Rosminati Famin sedang mendengar di Tampines. Suami dan kucing kakak dah tidur dekat sebelah. Kakak mendengar dalam gelap MJ12 Favourite. Memang champion cerita-cerita malam-malam ni, semua best. Terima kasih. Siapa lagi yang sedang mendengar? Kita juga ada Farhana katanya, Bang Gesi, kisah malam ni seram sih. Hello, selamat pagi. Pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa bercakap ni? Okey, saya Sari. Cik Sari, silakan kisahnya. Okey, saya memang misteri ni waktu saya dulu kerja bunker time. Macam kerja kapal time. Jadi saya enjin ni tak percaya. Dekat enjin room tu nampak kepala kan. Jadi saya dengan kawan saya dah biasa nampak. Enjin driver saya buat Cina. Jadi satu kali tu kita ada order dari kapal lain minyak. Jadi kita dekat Sultan Song, kita tengah sounding. Jadi saya enjin driver pun lari keluar. Dia pekir kan, nampak badan tak ada kepala lah. Itu saya punya misteri lah kira. Sejarah saya kerja kat ni kapal bunker ni lah. Itu sajalah. Terima kasih ya. Terima kasih. Sama-sama. Kembali. Baik saudara, silakan 66911. Mungkin sempat saya selitkan seorang lagi pemanggil. 6691897. Kisah daripada abang kita tadi. Ringkas dan padat. Bagus panggilan tadi. Okey, siapa di hujung talian? Silakan. Hello, selamat pagi. Hello. Hai, siapa tu? Botak. Ada kisah tentang apa? Silakan. Saya tanya 14 September. Kita main lagu Sudah Aku Tahu.
dalam 1:30 pagi. Dan lagu tu ada, saya dengar ada pekikan. Itu ya saya tanya. Terima kasih ya. Ada pekikan Wow. Saya tak pernah. Saya kalau masuk pekikan pun ujung-ujung je lah Tak apalah. Kita ke hujung talian. Seorang lagi pemanggil mungkin. Okey lah. Nampaknya kita ke hujung talian. Hello, selamat pagi. Hello Ria, selamat pagi. 669-11897. Hello Ria, selamat pagi. Pelik pula. Telefon ni berkelip-kelip Hello Ria. Sekejap Hello Ria. Hello. Hello Ria. Hello. Hello. Kenapa jadi macam ni pagi ni? Hello Ria, selamat pagi. Selamat pagi. Hai, siapa tu? Saya Fazli. Fazli akhirnya Saya hello tadi tak ada orang jawab. Okey Fazli, yang terakhir pemanggil kita. Okey, kisah tentang apa ni? Okey, ni kisah saya pernah kerja kat sebuah ni company lah. Tapi saya tak boleh cakap tu company lah. Tak apa, tak perlu, silakan. Okey, dia dekat penjuru lah. Tapi dulu saya kerja, saya tempat kerja dalam company lama saya. Dulu saya kerja, diorang memang cakap tempat tu memang ada penampakan macam penampakan lembaga macam manusia tau. Jadi saya macam baru kerja kan, tak apa lah. Saya dah, lepas saya kerja 2-3 tahun, saya kena bikin ni, diorang panggil ni material nak kena mix dalam satu mixer ni semua tau. Jadi saya naik atas lah, ni fiberglass. Dia pure, saya kena naik atas. Kawan saya punya partner tak datang. Jadi saya kena bikin lah. Saya bikin, orang naik atas. Sekali saya nampak ada satu orang ni dekat belakang tu mixer tau. Ada satu orang yang berpakaian uniform sama macam saya. Lepas tu saya tengok itu macam satu kawan kerja saya lah. Saya cakap, mana dia pergi? Dia lari pergi turun kat tu tangga. Pintu tangga kan. Dek, saya dah habis, saya pergi sana. Saya cuma cakap, sebelum tu saya cakap, nak pergi mana? Saya pergi kat tangga tu gelap. Terus lepas tu saya macam terperanjat. Saya cakap, so saya nampak tu macam saya pergi kawan kerja sama shift dengan saya. So saya turun bawah, turun lift. Saya cakap dengan tu, tadi abang kat atas mana ada, abang kau tengah bikin kat atas kan, barang nak kena mix, abang kat bawah, macam boleh abang kat atas? So saya dah terperanjat. Saya cakap, betul-betul macam makhluk orang tau. Lepas tu saya jumpa satu wak ni cakap saya, memang situ ada satu, tak tahu diorang panggil jin apa, jin boleh merupakan manusia bukan macam-macam, tapi dia cakap dia tak kacau orang, cuma dia menolong. Cuma dia cakap nasib kalau kau tak baik kau nampak dia macam manusia lah. Itu satu waktu cakap lah. Itu pengalaman saya dekat tu company lama saya. Terima kasih, selamat pagi Selamat pagi. Kembali itu dia. Baik saudara, saya akan akhiri tugas saya. Jumpa dah esok malam dalam rancangan Misteri Jam 12. Jadi pemanggil-pemanggil pun dah berkongsi. Saya suka dengan pemanggil-pemanggil, kisah-kisah yang diceritakan ringkas, padat dan pendek. Bagus. Teruskan berkongsi pengalaman anda. Dan saya akan jumpa anda lah esok malam 10 sampai 2 pagi dalam Geng Burung Hantu Ria 897. Terima kasih pada abang-abang kita yang juga sedang mendengar MJ12 di Pelabuhan Tanjung Pelepas Gelang Patah. Azwan Zunita sedang mendengar sekarang ini MJ12. Kita juga ada Azano. Katanya selamat malam KC, pendengar setia. Hari Jumaat KC ada beritahu membaca kota Masai JB. Tu masalahnya saya nak baca kisah tu tapi pengirimnya mengirimkan email pada saya supaya jangan baca kisahnya. Tak tahulah kenapa. Kebetulan dia mendengar pada minggu lalu dan dia memberitahu saya supaya jangan baca dahulu. Saya tak pasti kenapa, tapi saya takkan baca lagi lah. Dia baca atau tak baca, gitu je. Terima kasih kerana bertanya dan mengingatkan saya. Bukan lupa, tetapi orang dah. Baiklah, saya undurkan diri. Jumpa lagi esok dalam rancangan Misteri Jam 12. Terima kasih pada Obek Mardi juga sedang mendengar sekarang ini. Sedang mendengar KC Misteri Jam 12.
cerita malam ni semua best-best. Nak kisah tentang yang cari nombor ekor. Kalau nak mintalah pada Allah. Jangan minta pada syaitan. Buruk padanya. Kan dah kena. Terima kasih Ubuk Mardi. Yang lain tu tak perlulah saya baca. Jumpa anda esok malam dalam Misteri Jam 12.